Topik saya adalah kepentingan pelaburan peribadi dan sebelum itu saya nak kenalkan diri saya adalah pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dan walaupun fokus saya ataupun bidang pengajaran saya adalah dalam pembangunan komuniti, saya sentiasa menggunakan pelbagai platform untuk memperkasa komuniti dan salah satu platform itu adalah dari segi keusahawanan sosial dan juga pelaburan, aktiviti-aktiviti yang dapat menjana pendapatan dan dapat memperkukuhkan komuniti. Dan pada hari ini saya akan fokuskan kepada kepentingan pelaburan peribadi. Okey, kalau siapa yang dah ikuti siri webinar yang dianjurkan pada webinar yang kedua, iaitu tajuknya adalah cabaran pengurusan kewangan strategik perancangan perbelanjaan. Rumusan yang kita telah buat pada hari itu adalah Peraturan Perbelanjaan 50-30-20 yang telah dikemukakan oleh Senator Elizabeth Warren, iaitu pendapatan boleh guna ataupun pendapatan tolak cukai perlu diagihkan untuk perbelanjaan. Pertama adalah 50% untuk keperluan, 30% untuk kehendak dan 20% adalah tabungan. Okey, dan rancangan perbelanjaan perlu bermula daripada awal supaya ia dapat dilakukan dengan baik. Rancangan perbelanjaan boleh juga bahagikan kepada tiga, iaitu rancangan perbelanjaan untuk peribadi, diri sendiri atau keluarga, dan jika ada perniagaan untuk kegunaan perniagaan. Yang berikutnya adalah keputusan rancangan kewangan yang baik adalah amat penting dan itu akan dijadikan fokus kita pada hari ini. Berikutnya adalah kepentingan menggunakan segala keputusan yang kita buat itu adalah dengan minda yang rasional. Okay, dan sentiasa berusaha sehingga berjaya. So fokus kita adalah kepada keputusan rancangan kewangan yang baik adalah penting. Kita ambil daripada rumusan yang daripada webinar siri kedua ya. So rancangan kewangan itu apa? Rancangan kewangan itu kita lihat kepada sumber kewangan kita dan daripada sumber kewangan itu kita bagaimana kita mengemblengkan sumber kewangan itu ataupun teknik kewangan itu agar ada pulangan kepada kewangan yang sedia ada. Dan sumber kewangan itu pula boleh terbahagi kepada misalnya gaji ataupun bayaran allowance, hadiah, sumbangan daripada orang lain, orang tua kita dan juga pelaburan. Ini adalah antara sumber-sumber kewangan ya. So definisi pelaburan itu sendiri adalah komitmen wang atau modal untuk membeli instrumen kewangan atau aset lain untuk mendapatkan pulangan. So itu adalah expectation kita, harapan kita. Bukannya wang itu kita simpan atas meja, kita tengok, kita bertapa dan duit itu dengan ajaib berganda, tak. Tapi kita melakukan sesuatu, kita mengambil keputusan meletakkan wang itu untuk membeli sesuatu instrumen kewangan. Okey, ataupun aset untuk mendapatkan pulangan. Okay. Jenis-jenis pelaburan terbahagi kepada beberapa dan seperti yang telah diutarakan oleh Cik Nur Haliza tadi daripada AKPK pelaburan tunai dan faedah tetap, bond, dana unit amanah, dana amanah pelaburan hartanah, saham dan hartanah. So kalau daripada paling atas dia lebih mudah, kita boleh cairkan semula berbanding dengan kalau kita ada hartanah. So pelaburan ini adalah amat penting, tetapi kita nak buat pelaburan itu kat mana? Ini juga bergantung kepada setakat mana jumlah wang yang kita sedia ada. Seperti yang juga diutarakan oleh penceramah sebelum ini ataupun ahli panel sebelum ini, iaitu Puan Wijaya. Adakah kita nak korek daripada tabungan kita ataupun kita sisihkan sebahagian untuk pelaburan? Itu adalah tindakan yang amat penting yang perlu kita fikirkan. Sebab kalau kita berfikir secara rasional, ingat dia slide sebelum ini bahawa kita perlu mempunyai minda yang rasional. Kalau kita berfikir dan melakukan pelaburan, pulangan itu akan menjadi sesuatu yang sangat baloi. Kalau tidak, ia akan menjadi alamak, kenapa saya melabur dalam entiti tersebut? Kenapa saya tidak melabur di dalam elemen yang lain? Kenapa saya harus mengalami kerugian?
Okay, so kita tidak mahu keadaan tersebut berlaku. So keputusan pelaburan itu, apakah tujuan pelaburan? Siapakah kita, diri kita sendiri? Adakah kita mempunyai wang? Itu adalah sangat penting untuk kita fikirkan. Kalau kita sekadar baru nak memulakan perniagaan dan kita tidak ada dana yang berlebihan untuk melakukan pelaburan, maka kita kena fokuskan kepada apa yang ada di depan mata dulu. Kita tak boleh kata saya nak melakukan pelaburan, saya nak melakukan pelaburan, tapi tak ada capacity sebab pendapatan boleh guna kita adalah sangat terhad. Maka kita kena berfikir secara rasional, itu adalah sangat penting. Kita nak melabur itu untuk apa? Adakah kita nak dapatkan pulangan? Pulangan itu kita nak gunakan untuk melabur semula, okay, sebagai safety net untuk masa depan, ataupun kita nak melabur untuk mendapatkan pulangan untuk tujuan pendidikan. Kita nak untuk membeli hartanah, okay, daripada satu jenis pelaburan tukar kepada pelaburan yang lain. Kita nak beli barang-barang yang lain, misalnya kita nak beli kereta, kita nak beli rumah yang kedua, katakan dah ada rumah yang pertama, nak beli rumah yang kedua, okay, dan seterusnya. So tujuan itu kenalah jelas, dan bila kita nak memilih nak melabur dalam satu-satu avenue, kita kena jelas risiko yang terdapat dalam jenis pelaburan tersebut. Seperti yang telah juga diterangkan oleh penceramah sebelum ini, risiko adalah berbeza bergantung kepada jenis pelaburan. Dan adakah kita faham betul-betul apakah risiko tersebut? Kalau kita tidak faham, itu juga merupakan satu risiko yang tinggi. Berarti kita separuh tutup mata dan kita hanya mengulurkan wang untuk melabur. Okay? So kita kena berfikir panjang lebar sebelum melakukan sesuatu pelaburan. Toleransi risiko itu adalah sangat penting sebab kalau kita tidak berani untuk mengambil risiko, baik kita jangan melabur. Kita ada satu istilah yang Dr. Kalaivani selalu suka sebutkan sebagai passive income. Pelaburan juga merupakan satu avenue untuk kita dapatkan passive income. Berarti kita sudah melabur, kemudian kita tunggu saja untuk mendapatkan pulangan. Okay. Dalam situasi ataupun konteks bila kita melakukan pelaburan untuk mendapatkan passive income, kita tidak melakukan trading untuk misalnya trading untuk wang misalnya. Kita membeli currency, kita tunggu nilainya dalam market yang rasa sangat menguntungkan, kita jual. Kemudian kita beli lagi, kita jual. Bila kita melakukan trading kewangan, itu berarti itu merupakan sumber pendapatan. Bila sudah bertukar posisi kepada sumber pendapatan, itu berarti kita boleh dikenakan cukai. So kena hati-hati ya, sebab setiap tahun kita akan declare juga kita punya jumlah pendapatan, dan bila kita tidak declare, kita boleh dikenakan saman. Okay. Apakah tahap pemahaman dan pengetahuan? Okay, saya rasa Cik Nur Haliza juga ada terangkan secara panjang lebar tentang ini. Bukan sahaja tentang tujuan pelaburan, tentang toleransi risiko, tetapi pemahaman tentang pasaran juga. Apakah kita tahu keadaan pasaran pada masa ini? Adakah sesuai untuk melakukan pelaburan dalam unit trust ataupun pelaburan dalam hartanah? Kenapa kita mengambil tindakan untuk melabur dalam sesuatu unit trust? Okay, so pemahaman pasaran itu adalah sangat penting. Misalnya kalau sekarang musim COVID kan. So kalau musim COVID, kita nak melabur dalam apa? Adakah kita nak melabur dalam sesuatu yang kita tahu dalam ekonomi kita, perniagaan itu masih rancak. Diperlukan, semua orang mencari perkara tersebut, barang tersebut. Maka kita akan melabur dalam bisnes tersebut. Ataupun kita tidak faham, kita ikut perasaan. Katakan kita suka melancong, kemudian ada perniagaan yang ada membuka
peluang untuk pelaburan dan kita kata, oh saya nak melabur sebab dia berkaitan dengan pelancongan. Tapi kalau kita lihat pada masa ini, dalam musim COVID ini, jarang ataupun sangat kurang orang yang melakukan pelancongan. Bisnes-bisnes yang berkaitan dengan pelancongan adalah sedang menjunam. So tidak elok untuk pelaburan dalam sektor tersebut. Pemahaman keadaan pasaran semasa adalah amat penting. Maka kalau kita seorang yang tidak begitu memahami pasaran semasa dan kurang pengetahuan dan juga tidak begitu memahami risiko diri sendiri, adalah lebih baik kita melabur dalam bentuk pelaburan yang mempunyai risiko yang rendah, yang ada fund managers, orang lain yang akan menentukan division-division, pembahagian-pembahagian urus niaga untuk pelaburan tersebut. Kita hanya tunggu sahaja pelaburan, hasil daripada pelaburan. Okay. Kepentingan pelaburan itu kita tak dapat nafikan. Ada pulangan. Tetapi wajib untuk kita ada wang untuk melakukan pelaburan. Kalau kita nak mulakan dengan RM100, RM200, itu adalah sudah cukup baik. Jangan kita rasakan bahawa alamak saya hanya boleh sisihkan RM200 sahaja untuk pelaburan. Tapi apa yang penting adalah anda mempunyai pemikiran bahawa anda melakukannya secara konsisten. Jangan anda dah melabur RM200 itu, kemudian anda kata, oh saya dah melabur RM200, kemudian anda terus lupakan. Okay, itu adalah tidak baik. Sebab kalau anda tidak melakukan secara konsisten, anda tak akan dapat lihat pulangan dia dalam jangka masa yang panjang. Okay.